Okey. Ini adalah untuk kertas MRSM, percubaan matematik kelas 1 tahun 2023. Dalam bahagian 1 ni kita akan tengok soalan 1 sampai 11. Okey, nombor 1 kita ada nilaikan, kemudian dia bagi 28 darab dalam kurungan negatif 7/10 tambah 1/2 dalam kurungan, kemudian tutup kurungan bagi 0.7. So yang ni kita ambil yang dalam kurungan yang paling dalam ni lah, okay, yang ni. So ambil negatif 7/10. So you tekan kalkulator, you tekan negatif 7/10. Kemudian you tekan tambah 1/1/2. So kita akan dapat 0.5. Okay, so 0.5 ni darab dengan 28. Okay, so sekarang kita dapatlah yang dalam kurungan yang besar ni ialah 14. So sekarang yang 14 ni kita boleh dah bahagi dengan 0.7 yang kat luar ni. Okay, tadi kita ada 14, tekan bahagi, tekan 0.7. Okay, so kita akan dapatlah hasilnya ialah 20. C. Nombor 2, faktor sepunya terbesar bagi sebutan berikut. So faktor sepunya ni, sepunya maksud dia sama lah. Okay, so kalau kita tengok dalam tiga-tiga terma ni kita ada x kuasa 2y, kita ada y kuasa 2 dan kita ada x, y, z. Okay, sekejap. Let me make it better. Mana? Okay, so kita ada apa ni? Y kuasa 2 dan juga x, y, z. Okay, so yang sama antara ketiga-tiganya, apa yang ada kat dalam ketiga-tiga ni, huruf apa? So kita akan nampak huruf y lah. Okay, y. Lepas tu kuasa yang paling kecil ialah y kuasa 1. So itulah faktor sepunya dia, y kuasa 1. Ataupun sama dengan y. Okay, jawapannya B. Alright, so nombor 3, yang manakah benar? Ini pun kena tahu apa tu, indeks lah. Nombor indeks. So, kalau kita tengok P punca kuasa 2 darab dengan P punca kuasa 2, yang ni sama juga dengan P kuasa 1/2 darab dengan P kuasa 1/2. So, kalau asas yang sama, bila kita darab, kuasa tu kita akan tambah. So, kita akan dapat P kuasa 1/2 tambah 1/2 lah. So, 1/2 tambah 1/2, you akan dapat 1. So, ini adalah P kuasa 1 ataupun P sahaja. So, ini salah lah. Okay. B, kita ada, okay, sekejap, let me clean this up again. Okay. So, ini dapat yang ni, dan kalau kita ada yang ni, ialah kita ada 2P darab P. Yang tu kita akan dapat 2P kuasa 2 lah. 2P kuasa 2, so sepatutnya macam ni. Hai, gua cinta. Sekejap. So, kita akan dapat 2P darab P ialah 2P kuasa 2 lah. Okay, so 2P kuasa 2 ni akan dipunca kuasakan dengan 2. So, yang ni tak sama dengan yang ni. Okay, so ini salah lah. Yang ni kita ada P kuasa 2. Okay, P darab P kita akan dapat P kuasa 2. Punca kuasa 2. So, dia akan sama dengan P kuasa 2 darab dengan 1/2 sama dengan P lah. Okay, so ini pun salah. Okay, yang D kita ada 2. So, tadi kita dah buat kat atas ni. P punca kuasa 2 darab dengan P punca kuasa 2. Kita akan dapat P. Okay, so yang ni sama dengan P. So, you ada P darab dengan 2, kita akan sama dengan 2P lah. Okay, so ni betul. D. Nombor 4, kita ada darjah 1 yang menunjukkan susunan 3 segitiga. Okay, so kita ada 3 segitiga lah. Bersudut tegak yang pertama dengan mempunyai tinggi 5 cm. Diberi bahawa tapak segitiga yang pertama ialah 4 cm. Tapak segitiga yang seterusnya ialah 2 cm lebih panjang daripada tapak segitiga yang sebelumnya. So kalau sini 4, sini tambah 2 lah. So akan dapat sini 6. Okay, so sama jugalah 6 tambah 2, dekat sini kita akan dapat 8. Okay, cari luas dalam sentimeter kuasa 2 bagi segitiga yang ke 100. So ini adalah pola dan jujukan. So you boleh buat, okay, kita berhenti dekat segitiga yang ketiga dekat sini. Kita nak segitiga yang ke 100. So kita ambil 100 tolak dengan,
Kita berhenti kat 3 kan. Okay. Kemudian kita darab dengan pola dia. Okay. So ini tambah 2. Tambah 2. So darab dengan 2 lah. Ataupun positif 2. Kemudian hasil darab ni kita tambahkan dengan terma yang terakhir. Yang kita stop tadi. Terma yang terakhir kita stop tadi dekat terma ketiga. So kita tambah dengan yang ke-8 lah. Sebab kita nak cari panjang pada terma yang ke-100. Okay. So kita akan dapat sama dengan 97 darab 2 tambah 8. Apa dia? Kita ada 97 darab 2 ialah 194. 194 tambah 8 kita akan dapat 202 cm. So ini adalah tapak bagi segitiga yang ke-100. Okay. Soalan suruh kita cari luas segitiga yang ke-100. So luas segitiga kita akan sama dengan 1/2 darab dengan tapak dia 202 darab dengan tinggi dia sama kalau perasan. Tak berubah Ini sama. So darab dengan 5 lah. So akan dapat 101 darab 5 ialah 505 cm kuasa 2. Nombor 5, ringkaskan. Kita start salah satu. Ada 2 E kuasa 3. Kemudian 2E kuasa 3 ni ada dalam kurungan. Dalam kurungan ni semua dikuasakan dengan 3. So kita buka lah kurungan. So kita akan dapat 2 kuasa 3. Okay. Kemudian E, kita ada E kuasa 3 ni darab dengan kuasa 3 luar kurungan. So 3 darab 3 you akan dapat kuasa 9. Okay. Darab. Saya nak buat titik sebenarnya. But for some reason it just doesn't allow you to do that. Okay, I'll try this sekali slow. Okay, titik ni maksud dia darab lah. Okay. Kemudian darab 5. 5 kat sini dikuasakan dengan 3 yang luar kurungan. So 5 kuasa 3. Kemudian kita ada F kuasa 1/3 yang ni. Kuasa 1/3 yang ni darabkan dengan kuasa 3 dekat luar kurungan. So 1/3 darab 3 you akan dapat F kuasa 1 lah. Okay. Bahagi dengan 10 E kuasa 4. Okay. So sekarang ni kita keluarkan yang nombor dulu. Okay, kita ada 2 kuasa 3. Sekejap I padam dulu. Punya pecahan. Okay, keluarkan yang nombor. Kita ada 2 kuasa 3. Kita dapat berapa? Tekan kalkulator. 2 kuasa 3 kita akan dapat 8. Okay. So 8 darab dengan 5 kuasa 3 kita akan dapat 125. Bahagi dengan nombor yang kat bawah dia 10. Okay. So darab dengan, sekarang yang satu lagi pecahan kita buat yang huruf saja. So kita ada E kuasa 9, F kuasa 1 dengan E kuasa 5. So kalau bahagi, asas yang sama, kuasa tu akan ditolak. So sekarang kita ada E kuasa 9, bahagi dengan E kuasa 4 kat bawah ni. So bila bahagi, kuasa dia akan tolak lah, kuasa 4. Okay. Kemudian kita ambil F lah, kuasa 1. So selesaikan, tekan je kalkulator. 8 darab 125 bahagi 10 kita akan dapat 100. Kemudian huruf dia kita akan dapat E kuasa 5 F. So itulah jawapan dia. Mana dia? D. Okay. Nombor 6, ungkapkan 9769.76 dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka berarti. So yang ni kita nak tukar kepada bentuk piawai. So kita ada 9769.76. Kalau nak tukar ke bentuk piawai, kita mesti ada satu nombor sahaja darab dengan 10 kuasa apa-apa. Okay. So yang ni adalah format dia lah. So sekarang ni A dekat sini ialah 9 lah, paling dekat. Paling pertama, nombor pertama. So start dengan 9. Kemudian nombor selepas tu kita akan letak perpuluhan. Okay, sekejap bagi cantik sikit. So A ni ialah 9 lah. So 9, kemudian letak perpuluhan. Kemudian salin yang selepasnya 76976. Okay. So itu yang kita nak. Tapi soalan nak betul kepada 3 angka bererti. Okay, so betul 3 angka bererti. So ini angka bererti pertama, angka bererti kedua, ini angka bererti ketiga. So garis dekat angka bererti ketiga. Pastikan garis you tak berdouble-double macam garis I yang tadi ni. Ayo, geram.
Okay, sini. 9, 7, 6, 7. Okay. So, ini adalah angka berarti pertama, ini angka berarti kedua, angka berarti ketiga. So, kat sini kita garis panjang-panjang sikit. Okay, sebelah kanan angka berarti ketiga yang kita nak bundahkan, kita bulat. Okay, kita tengok kalau 5 dan ke atas, angka bererti yang ketiga tadi tu, kita tambah dengan 1. So, yang ni tambah 1 lah. Dan yang kita bulat dan yang seterusnya nombor yang selebihnya ke kanan, semua tukar kosong. Okay. Okay, sekejap. Okay. So, 9 ni jadi kosong, 7 jadi kosong, 6 jadi kosong. Okay. So, sekarang ni daripada belakang kita ada kosong, kosong, kosong. 6 tambah 1 dekat sini adalah 7. 7.9. Okay. So, dia nak 3 angka bererti sahaja. Ni angka bererti pertama, okay, kedua, ketiga. So, kita stop kat sini lah. Okay. So, cara tulis dia kita akan dapat 9.77 darab dengan 10 kuasa. Okay. Kalau ke atas ni, titik dia berhenti dekat sini. So, daripada titik yang kita tambah dekat sini, dia akan bergerak ke depan sebanyak 1, 2, 3. So, dia akan dapat 10 kuasa 3 lah. 9.77 kali 10 kuasa 3. D. Nombor 7 menunjukkan simpanan Farhan pada 3 bulan pertama. So, kita ada 132 asas 4, 1111 asas 3 dan juga untuk bulan Mac dalam asas 2. Okay, Farhan menyimpan secara tetap dan wang simpanannya setiap bulan membentuk suatu jujukan. Okay, ini lagi satu soalan jujukan. Hitung jumlah simpanannya dalam asas 9 pada akhir bulan Jun. Okay. So, kita kena tukar dulu daripada asas selain daripada 10. Tukar semuanya ke asas 10. Okay. So, yang first kita boleh buat dulu yang asas 2 lah. Sebab yang ni kita boleh tekan calculator je. Ambil calculator, tekan mode sampai jumpa base. Kemudian dah sampai base, pilih nombor 3. Untuk calculator I guna nombor 3 lah. Okay, kemudian sekarang ni kita nak tukar daripada asas 2. So, kalau you tengok dekat you punya calculator, kita ada X kuasa 2, butang X kuasa 2, butang topi tu, butang lock dengan butang long. Kan? So, yang butang X kuasa 2 tu kita ada dalam stiker hijau, DEC, HEX, BIN, OCT. So, untuk DEC itu adalah untuk kuasa 10, HEX untuk kuasa 16, BIN untuk kuasa 2 dan OCT untuk kuasa 8. So yang ni kita kena kat calculator, di calculator kita kena set kepada asas 2 lah. Sebab kita nak tukar yang ni, yang untuk bulan Mac ni daripada asas 2 kepada asas 10. So untuk tukar asas 2, just tekan je butang topi tu. Okay. Sorry, bukan butang topi, butang lock sebab kita nak ambil binary. Okay. Kita nak ambil asas 2. Tekan butang lock. Kemudian you akan perasan huruf yang sebelah dengan nombor kosong kat atas skrin you akan tukar jadi B. Okay, bila tukar B, sekarang you boleh tekanlah 110, 010. Okay, ikut yang simpanan bulan Mac. Kemudian tekan sama dengan. Okay, so kita akan ada di atas skrin sekarang 110, 010. Sebelahnya adalah huruf B. Okay, so sekarang dah dapat macam ni, kita tekan pula butang X kuasa 2 yang ada stiker hijau tu, DEC tu. So tekan yang tu, so sekarang you akan dapat ini adalah 50 asas 10. Okay. So itu cara you nak tukarkan guna calculator. Okay, itu saja. So selebihnya untuk asas 4 dan 3, yang ni tak ada dekat calculator. Jadi apa kita kena buat is, kita kena buat manual lah, okay, untuk SPM. Alright, so macam mana nak buat? Kita kena buat macam ni. Alright, katakan you ada 132 asas 4, kita nak tukar ke asas 10. Okay, mula-mula letakkan dulu kedudukan dia daripada belakang. So, ini adalah kedudukan kosong. Ini kedudukan 1, ini kedudukan 2. Okay. So, kita ambil digit yang paling depan ni, digit 1, darabkan dengan dia punya asas 4, kuasakan dengan kedudukan dia, 2. Tambah, okay, ambil digit yang ni pula, 3, darabkan dengan asasnya 4, kuasakan dengan kedudukannya, 1. Tambahkan dengan, ulang balik lah, digit yang ni, 2 darab dengan asas 4, kedudukan kosong. Okay, kemudian tambahlah,
4 kuasa 2 you akan dapat 16 tambah dengan 3 darab 4 ialah 12 tambah dengan 2. Okay, so you akan dapat 30. So untuk bulan Januari ialah RM30 yang disimpan. Okay, so untuk Januari. Untuk Februari kita buat bawah ni. Februari kita ada 1111 asas 3. So yang ni pun sama jugalah. Okay, so you ambil digit yang ni 1 darabkan dengan asas 3, kuasakan dengan kedudukan dia. So daripada belakang ini adalah kosong. 1, 2, 3. Okay, so kedudukan kuasa dengan 3 lah. Tambah dengan digit yang seterusnya ialah, okay, sekejap, let me do this again. Mana dia? So ni asas 3. Okay, so sekarang kita dah ambil digit pertama tadi. Sekarang kita ambil digit kedua. Ini 1 ni pula. Darab dengan asas 3. Sekarang kuasakan dengan kedudukan yang digit ini dekat kedudukan 2. Okay. Tambah dengan, berpotong-potong. Cincang. Sekali. Okay, so 3 kuasa 2 tambah. Sama jugalah digit yang seterusnya. 1 darab 3. Kuasa dengan kedudukan sini 1. Tambah dengan yang terakhir 1 darab 3 kuasa kosong. Okay, so you akan dapat 3 kuasa 3 ialah 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1. So ada berapa ni? Ini 10, 13, 50. 13 tambah 27 kita akan dapat 40. Okay, sorry lah. Bergaris-garis. So saya dapat sini RM40. Okay, so kita akan nampak lah setiap bulan dia punya hasil simpanan akan bertambah sebanyak RM10. Okay, so ini lagi sekali soalan jujukan yang kita jumpa. Okay, so 40. Okay. So soalan jujukan macam tadi juga kita nak pada akhir bulan Jun. So ini adalah 1, ini 2, ini 3. So kita nak akhir pada bulan 6. So kita ambil lah apa yang kita nak. Ini 6 je kan, so kita boleh buat macam biasa, tambah sajalah. Okay. So kita ada 1, 2, 3, ditambah 4, 5, 6. So kita tahu bulan 1 dia simpan RM30, kemudian bulan kedua simpan 40, bulan kelima dia simpan 50. Bulan keempat kita tahulah tambah 10, dia simpan 60, seterusnya 70 dan seterusnya 80. Tak bagi you simpan sebab dia bergaris-garis dia bagi kat you Okay, sekejap lagi sekali. So bulan 5 ada RM70 dan bulan 6 ialah RM80. So hasil jumlah simpanannya untuk ke 6 bulan ialah tambah semua yang dalam hijau ni lah. 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80. So kita akan dapat jumlah simpanan JS. Senang, malas nak tulis. So jumlah simpanan ialah tekan kalkulator 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 ialah 330 dalam asas berapa? 10 lah. Okay, tapi soalan nak, hati-hati sebab soalan nak dalam asas 9. Kalau dia pilih B, salah lah. Okay. So yang ni kena tukar kepada asas 9. So untuk tukar asas 9, okay, biar I tukar warna so that you can see it clearly. So kita akan buat pembahagian berulang. Okay. So kita ada 330, kita nak tukar ke asas 9. Jadi kita akan bahagi secara berulang dengan asas 9. So bahagi dengan 9 lah. Okay, so kita dapat 330 bahagi dengan 9. Paling dekat kita akan dapat 9 darab 3. Okay, so you ada 27. Kan? So 9 darab 3, 27. Kemudian kita ada 33 tolak 27. Kita akan dapat, so 33 dari sini. 33 tolak dengan 27, kita akan dapat baki 60. So baki 60. So 60 bahagi 9 paling dekat kita akan dapat 9 darab 6. Okay, 6. So 9 darab 6 kita dapat 54. Yang kita nak ialah 60. So 60 tolak 54 kita akan dapat bakinya ialah 6. Okay, so masih belum habis. Kita masih lagi perlu cari selagi dia tak dapat kosong. Lagi tak dapat kosong, ia masih terus bahagikan. So 36 bagi 9 you akan dapat 4 lah, bagi kosong. Okay, so 4 teruskan lagi bahagi dengan 9 you akan dapat kosong lah, bagi 4. Okay, so dah dapat macam ni. Tengok baki dia yang sebelah kanan ni. Okay, lukis anak panah daripada bawah ke atas.
So you tulis 406 daripada bawah ke atas. Asas 9. Itulah jawapannya. Okay, C. Okay, nombor 8. Nombor 8 ni soalan free lah kot. Kalau you tak ingat, dia free kalau you ingat lah. Kalau you tak ingat, dia tak free. Dia jadi mahal sikit. Okay. So, yang manakah bukan kunci komponen dalam konsep SMART semasa menetapkan matlamat? So, yang ni SMART ni semua perkataan dalam bahasa Inggeris lah. S untuk apa? S, kita kena ada spesifik. So, ini adalah M ialah M kat sini tak ada. Kalau you ingat M adalah bahasa Melayu, so mungkin you akan ingat M matlamat, tapi bukan. M ialah measurable. Okay. Ataupun boleh diukur. So M tak ada. A, attainable, boleh dicapai. R ialah realistic. Maksudnya boleh dicapai lah. Realistic tu macam tak terlalu luar jangkaan ataupun luar capaian. T ialah apa? So ada M dan you ada T ialah time bound. So ada masa lah yang you tetapkan. Okay. So yang bukan matlamat. Goal bukan. Rumus di bawah digunakan untuk menghitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan bulanan tolak pengecualian cukai tolak X. Apakah X? Apa dia? So rebate dan juga zakat ini kita buat last kali lepas kita dah dapat pendapatan bercukai. Kan? So untuk cari cukai yang dikenakan. Jadi X ni adalah ni lah pelepasan cukai terbalik. So ni kita dapat So kalau you nak cari pendapatan bercukai, you ambil jumlah pendapatan bulanan tolak dengan pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. 10. Ini soalan nisbah. Jika GH sama dengan 2/3, HI 5/7, cari nisbah GHI. So kita just samakan je lah. So kita ada G pada nisbah H sama juga dengan G over H ataupun G per H. So sama dengan 2/3. Lepas tu kita ada H per I sama dengan 5/7. So sekarang ni nak bagi dapat sama. So kalau kita tengok dulu nisbah apa yang ada, huruf apa yang ada kat dua-dua pecahan. So kita tengok yang ni lah, H ada sama. So kita samakan H. Okay. So sekarang ni kita ada H yang ni ialah sama dengan 3, yang ni sama dengan 5. So kita boleh darabkan dua-dua. Okay. So 5 darab 3, 3 darab 5. So bila sini 3 darab 5, atas pun kena darab 5. Bila yang 5 ni darab 3, bawah pun darab 3. Sebab apa kita darab 3 darab dengan 5 dan 5 darab dengan 3, so that kita akan dapat sama H nilainya, 15. Okay, so sekarang you akan dapatlah 10/15 untuk yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan you akan dapat 15/21. So you boleh tulislah nisbah GHI, G per H ialah yang ni kita ambil bila dah darab dengan 5 tadi, 10, 15. Lepas tu H per I kita ambil 15/21. So ni dah ada 15 pada nisbah 21. Bergaris-garis. You faham kan so far? Okay, so you nampak jawapannya 10, 15/21. C. Sorry yang ni I tak padam. Okay, untuk 11, yang manakah pasangan yang mempunyai sebutan serupa? So kita ada A dan juga BA. So ini tak serupa lah. Okay, B kita ada P dengan P. So ini serupa. Tapi kalau you nak tengok C, walaupun kita ada S dengan S, tapi you kena ingat kalau S ni bawa naik atas, dia akan jadi 6S kuasa -1. So dia dah tak serupa. Okay. So sama juga dengan D, kita ada kuasa 2 dan kuasa 1, itu bukan serupa lah. So 11 B.